Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran yang tak terhingga banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Baik ya, yang terus menerus memberikan kita dengan nikmat yang tak terhingga banyaknya, hingga membolehkan kita menjadi manusia yang boleh memenuhi janji kita dengan Tuhan. Dan kita berjanji dengan Tuhan tiap-tiap hari kan. Kita sembahyang kita baca doa iftitah, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Itu berjanji dengan Tuhan tiap-tiap hari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jalan, Kak Long. Jadi kita berjanji kepada Tuhan tiap-tiap hari. Jadi Tuhan memberikan kita berbagai nikmat untuk kita memenuhi janji. Jadi itu baiknya Tuhan. Jadi kita hari ini saya nak menyambung live saya tentang diabetes. Dan saya rasa mungkin bulan depan, mulai minggu depan saya buat tajuk lain. Tajuk minggu ni saya tajuk terakhir dalam perkongsian saya tentang kaitan sakit kencing manis dan juga sakit jantung. Dan saya nak buat tajuk tentang rahsia umur panjang umur untuk sakit kencing manis yang mengikat sakit jantung. Sebab secara umumnya mengikut kajian, ramai pesakit kencing manis yang meninggal di usia muda. Tak silap saya pada kajian pada 2014 atau 2015 mengatakan bahawa hampir 50% pesakit kencing manis meninggal dunia di waktu usia tak sampai 70 tahun. Itu kajian saintifik yang ada lah. Orang kata memang dah takdir, tak boleh buat apa-apa. Memang walaupun dah takdir memang tak boleh apa-apa, tapi Tuhan tetap Tuhan beri kita peluang untuk kita menambah amal, menambah kebaikan dan sebagainya. Jadi kalau anda sakit kencing manis pun anda usia dah pendek, kalau sakit kencing manis dan sakit jantung, usia pun anda akan bertambah pendek. Jadi macam kita nak panjangkan, macam kita nak tambah, supaya dengan itu, dengan usia yang bertambah ni, bolehlah kita menambahkan amal kebajikan, menambah banyak manfaat pada orang lain. Okey. Ini bagi yang nak, yang tak nak tak boleh buat apa lah kan. Saya cuma nak kongsi saja berdasarkan ilmu yang saya ada, pengalaman saya selama hampir 30 tahun ni, nak berkongsi kepada anda sekalian. Okey. You all dengar suara saya tak? Tolong respon kalau dengar, kalau tak dengar macam mana? Tapi suara saya dah cukup kuat dah ni. Okey, ada saya bukan ada 5 poin. Saya nak kongsikan 5 poin penting yang insyaAllah kalau anda amalkan, anda buat, anda lakukan, maka insyaAllah umur kita akan panjang lah. Ialah dengan keberkatan, dengan doa Tuhan dah takdirkan, mana Tuhan takdir atau kisahkan, tapi macam mana kita nak usahakan sesuatu yang kalau kita usahakan insyaAllah Tuhan akan beri. Of course kita kena banyak berdoa kan, kita banyak minta pada dia, sebab usaha tidak memberi bekas. Waalaikumsalam Cik Nabil, terima kasih. Okay. Usaha tak memberi bekas, kita cuma berusaha semata-mata, berserah pada dia. Jadi kalau anda ada kencing manis dan sakit jantung, ini beberapa poin yang anda perlu ambil. Moga-moga dengan itu usaha kita ni Tuhan kabulkan, Tuhan sampaikan. Okay. Poin pertama yang penting lah, anda kena pastikan, tolong pastikan bahawa sakit jantung anda dan sakit kencing manis yang anda hadapi itu terkawal dengan elok. Jadi secara mudah dia, anda pastikan, mudahkan dengan anda makan ubat yang doktor sarankan. Jadi apa saja ubat-ubat yang doktor bekalkan, anda kena ambil. Dan sekiranya anda ada sebarang masalah yang berkaitan dengan ubat-ubat yang anda makan, anda perlu bertemu dengan doktor itu balik, dapatkan maklumat lanjut untuk berbincang dengan doktor. Dan saya tak galakkan anda berhenti ubat anda sendiri tanpa sebarang perbincangan. Sebab mungkin ubat yang anda makan tu ubat yang sangat penting, yang sangat kritikal, yang mungkin kalau anda berhenti boleh mengancam nyawa anda.
Saya ada seorang pesakit yang memang saya kata, Pak Cik ni kencing manis dan sakit jantung. Saya dah buat prosedur, saya dah bawa stand untuk Pak Cik, saya dah bawa spring untuk Pak Cik. Tolong makan ubat on time, tolong makan ubat ikut dos yang dibekalkan. Tapi biasalah orang kita, depan kita dia angguk. Sampai rumah dia tengok banyaknya ubat aku. Jadi akhirnya dia tinggal ubat yang dibekalkan. Dia skip satu atau dos sahaja. Tapi itulah akibatnya lah, itu musabab. Sebab musabab, maka bila berhenti ubat yang dibekalkan, maka berlakulah satu perkara yang kita panggil sen yang kita buat itu mengalami masalah dan tidak berlaku dalam pembekuan darah dalam sen yang kita buat, akhirnya meninggal dunia dalam tempoh yang sangat singkat. Jadi sebab itu kerana kencing manis, darah tinggi, kencing manis dan sakit jantung, anda nak usia anda panjang, tolong jaga ubat yang anda makan, ubat yang doktor bekalkan itu dengan sebaik mungkin. Ikut aturan yang doktor bekalkan, yang doktor nasihatkan. Ya, sebab itu anda kena ada satu connection, ada satu perhubungan yang baik dengan doktor. You boleh call dia contohnya, you boleh WhatsApp dia, atau anda boleh berhubung dengan klinik atau berhubung dengan staff yang ada untuk dapatkan maklumat tentang ubat-ubat yang anda makan. Pastikan gula anda kontrol, pastikan anda bagi jantung anda tu terkawal dengan elok. Itu poin pertama. Poin kedua, bagi pesakit kencing manis dan darah tinggi dan jaga sakit jantung, satu yang anda kena jaga ialah anda kena jaga pemakanan anda. Anda kena tahu bahawa banyak makanan yang anda perlu ambil. Anda kena tahu masa yang sesuai untuk makan makanan tersebut. Anda kena tahu kuantiti dan kualiti makanan yang anda makan. Jadi anda tak boleh makan sembarangan, lapak je makan, lapak je makan, nanti anda ada masalah yang besar. Jadi tolong kawal makanan anda, follow, bincang dengan pakar makanan apakah dos atau jumlah makanan yang anda perlu ambil. Jadi secara umumnya anda kena mempunyai karbohidrat yang mencukupi. Tapi tak mahu kita nak makan karbohidrat yang cukup tapi tak mau berlebihan. Jadi anda kena tahu berapa banyak anda kena makan. Umumnya makan suku pinggan, itu sahaja. Lepas tu anda kena tambahkan banyak bijiran, sayur-sayuran, banyakkan fiber. Itu akan membantu anda. Okay. Anda banyak-banyakkan makan ikan, Contoh macam ikan salmon, ikan tuna, ikan sardin, ikan tongkol, sebab dia banyak omega dalam tu. Jadi itu akan membantu anda. Jadi anda kena tahu makanan anda yang anda makan. Jangan makan ikut dan jangan makan apa saja yang anda makan. Terutamanya kalau musim buah-buahan. Tak lagi akan musim harum manis, musim buah durian. Anda kena tahu adakah anda boleh makan buah-buah masam atau tidak. Macam kalau anda ada sakit kencing manis dan anda ada sakit buah pinggang sekali, maka makanan macam buah durian, buah-buah yang masam mengandung banyak karbon, mengandung potasium yang tinggi, yang boleh menyebabkan buah pinggang anda rosak dan anda perlu melakukan dialisis. Itu contoh tentang makanan yang anda perlu makan. Kawal pemakanan anda, makan ikut time, tahu kuantiti yang sesuai anda makan. Itu poin sangat besar. Of course no gula lah, no sugar. Kalau nak pemanis, cari pemanis, stevia ke, ada orang gunakan gula jagung, ada gunakan macam-macam pattern zaman sekarang, Yang penting low sugar, low karbo, banyakkan fiber. Okay, itu poin kedua, Tak banyak poin, 5 aja. 5 saja. Yang ketiga. Yang ketiga, do regular exercise. Lakukan aktiviti fizikal yang dibenarkan untuk anda berdasarkan tahap penyakit jantung yang anda hadapi. Anda kena tahu limit dia. Anda kena tahu berapa banyak yang anda perlu lakukan. Jadi anda tak boleh macam biasa, contohnya you baru buat pembedahan jantung, of course you kena jaga kan. You kena exercise, tapi maksudnya kita tak mahu pula exercise itu menyebabkan penyembuhan pada tulang yang telah dipotong itu lambat. Jadi you kena tahu limit dia. Atau kalau anda ada spring, ada stand, macam mana anda kena bincang dengan doktor. Apakah minggu pertama, bulan pertama, itu perkara yang anda kena jaga. Ponela, apa khabar? Okay. Jadi anda perlu buat aktiviti fizikal, sebab aktiviti fizikal akan membantu anda mengurangkan gula. Bila anda buat aktiviti fizikal yang cukup, kadang gula dalam darah anda rendah,
Begitu juga lebat, otot kita akan menggunakan gula yang kita ambil. Karbohidrat kita makan tu akan digunakan oleh otot untuk tenaga semasa aktiviti fizikal. Jadi kita kena imbang. Of course kalau anda kenyang manis, pastikan anda pakai kasut lah yang sesuai. Janganlah tak pakai kasut bila anda buat kerja manis. Balik pasal poin saya yang keempat. Bila anda nak buat aktiviti fizikal, bila anda keluar rumah, pastikan anda menggunakan kasut yang sesuai. Sebab pesakit kencing manis biasanya dikaitkan dengan kebas di kaki. Tak rasa. Jadi kalau anda terpijak paku, terpijak duri, anda tak rasa. Ini yang berlaku pada ramai pesakit kencing manis, dan tiba-tiba dah perasan tengok kaki tu dah busuk dah menanah dah pecah dah kulit. Jadi pilih kasut yang sesuai, jangan sempit sangat. Kasut yang pilih jangan kasut yang sempit, dan yang kedua cari tapak yang lembut. Dan boleh kalau boleh kasut bukan selipar Jepun ke apa benda bentuk selipar, tolong elakkan, sebab kasut tu mesti menutupi kaki anda depan dan belakang. Cari tapak yang lembut. Malah ni banyak kasut yang tapak lembut yang mungkin harga dia agak mungkin premium sikit, tapi dia akan membantu anda. Sebab kalau kaki kita lembut, insyaAllah bila kita pijak lama dia tak rasa sakit. Dia tak akan menekan kita punya tapak kaki, dan kadang-kadang tak boleh menyebabkan luka. Yang penting dia nak selamatkan jari kaki kita. Please wear your proper shoes. Saya tengok dalam pesakit kencing manis, kadang dia tak kisah benda tu, kasut apa dia pakai. Akhirnya nanti tengok dah pecah, dah bernanah, dah kena darah, kadang-kadang sampai tak perasan dah 3-4 hari. Tiba-tiba dah teruk kaki kita. Okey. Saya kongsikan 4 Satu, ubat mesti keluar dengan elok. Nombor 2, jaga pemakanan anda. Nombor 3, aktif fizikal kena buat. Yang keempat, pakai kasut. Pakai kasut anda bila anda keluar. Poin kelima, yang penting sekiranya anda nak jagalah benda ni kalau nak mengelakkan. Bukanlah patutnya anda bukan tak boleh. You kena jaga benda ni, kena tengok. Tentang kasut, orang katanya kasut Skechers Skechers of course good. Tak sebenarnya Skechers mahal sikit. Carilah kasut-kasut yang sesuai. Kalau kita ada mak dan ayah yang sakit jantung kencing manis, why not beli sesuatu yang selesa untuk mereka kan. Janganlah kadang-kadang anak-anak dia terlalu kedekut dengan mak bapak dia tu. Kesian mak bapak dah pasal kita selama ni, tiba-tiba kita tak ambil kisah pada mereka. Jadi kasut yang elok untuk mereka. Saya spesifik saya cakap pasal kencing manis dan sakit jantung. Jadi jangan longgar sangat dan jangan ketat sangat. Elakkan selipar. Pilih salah kasut yang lembut. Jadi kalau anda buat exercise, pakai kasut tu. Bila anda keluar rumah, pakai kasut tersebut. Saya ada seorang sakit, dia tak perasan, dia ada kasut, tapi dia tak bawa rumah, tiba-tiba dia pakai kasut, pakai dia tak tengok, tahu macam mana, tiba dalam tu ada kalajengking. Dia tergigit lah cara kaki dia tu. Jadi kena tolong jagalah benda-benda yang itu, perkara yang asas nampak simple. Okey, poin kelima. Kalau nak catat poin kelima, sekiranya anda sakit jantung, kencing manis, dan anda nak usia anda panjang supaya anda nak cita-cita atau azam ataupun benda yang anda nak buat tu tercapai, poin kelima yang anda kena jaga ialah you boleh ambil beberapa perkara yang penting, contoh some suplemen yang mungkin membantu kita, contoh antioksidan makanan yang ada antioksidan yang tinggi. Contohnya kalau saya urat dia banyak antioksidan macam bayam, brokoli, dia macam antioksidan yang tinggi. Certain fiber juga banyak antioksidan. Buah-buahan macam buah strawberry ada yang mengandung antioksidan. Dia tolong pastikan itu boleh membantu kita lah, some suplemen. Kalau you cari macam Q10, Q10 juga bagus untuk sakit jantung. Begitu juga kalau anda ada some extra, you cari macam yang ada vitamin B12, mecobalamin, mecomin, bionerve. Sebab itu adalah beberapa suplemen yang kita tahu boleh membantu untuk penyakit jantung anda dan juga penyakit kencing manis anda. Ini yang 5 ni option, tak wajib. Tapi kalau you ada peluang,
you buat pilihlah. Kalau you pilih makanan, carilah brokoli, you cari pilih contohnya macam bayam, sebab dia membantu dia ada antioksidan. Ikan boleh jaga macam-macam. Tadi ikan banyak-banyak omega 3 kan. Itu poin kelima yang saya rasa mungkin boleh penting untuk anda. Dan kalau anda kemampuan, pilih dapatkan benda-benda macam itu ataupun suplemen berbentuk itu. Tapi janganlah banyak sangat. Saya ada melihat seorang pesakit bila tunjuk pada saya suplemen dia sampai 15 jenis. 15 jenis suplemen. The first thing sebab di suplemen tu dia ada lain. A lain, B1 lain, B2 lain, B4 lain, B6 lain, B12 lain, C, ada D lagi, ada kalsium lagi. So end up jadi macam-macam ubat yang dia nak makan. Of course bila kita dah berumur, perkara itu mungkin boleh membantu, tapi kena imbanglah dengan keperluan kita. Kalau yang ada negara kita, mungkin lihat contohnya madu, madu yang original, bukan madu palsu, bukan madu gula. Sebab saya tak pastilah. You kena pastikan yang gula yang pandu yang nak makan, madu yang original, madu yang betul-betul daripada madu lebah lah, atau madu kelulut. Itu boleh membantu. Cuma volume kena jaga lah. Kena jaga. Lepas tu yang kedua yang mungkin boleh membantu juga, contohnya macam batu sauda. Saya sebenarnya ada orang yang mengamalkan madu dan juga batu sauda. Alhamdulillah, memang pada kita ada efek pada diri kita. Dan kalau tuan-puan nak, silakan, tak salah. Mungkin boleh membantu kita. Okey, saya rasa nak tamatkan live saya sebab saya ada interview untuk staff baru, sebab kita nak expand lebih besar. Kita nak lebih ramai kaki tangan, jadi kita ada teknologi pagi ada, petang ada. Moga-moga dengan itu servis kita di klinik bakal jantung Dr. Rahim ni akan bertambah baik ya. Dan sekiranya you ada masalah-masalah kaitan dengan yang saya bincangkan minggu ni tentang sakit jantung, macam mana, you all boleh hubungi kami untuk dapatkan maklumat tambahan. Nombor telefon kami 0473045545, 0473045545. Abang Mokhtar, apa khabar? Lama kita tak bersembang. Okey, jadi saya nak tamatkan. Abang Mokhtar, tolong tengok saya punya recording dia ni. Saya akan post balik dalam grup bagi perkongsian pada ramai orang. Sekian dulu, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.